Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan Santai Sirah bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada semua para sahabat yang berada di ruang komen. Ada Kak Merwani Ahmad, Kutina binti Abdullah, Rahila Junid, Nurhayati Yahya, Elvira, Rozana Aziz, Siti Mahwa Ismail, Kak Salina Muhammad Noor, Zuraida Siddiq, Zimadon, Asimah Madali. Kemudian ada Nazifah Abdullah, Nurhayati Yahya, Zakia Muhammad Nin, Hairina Nawawi, Zaliha Kamaruddin, Kak Laila Umar, Nur Azza Abdul Aziz, Hasni Abu Bakar, Rasima Shima dan juga Nur Hilali Hussein serta semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan-ahlan, apa kata kita mulakan pertemuan kita pada petang ini seperti biasa dengan kita memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu lagi pada petang ini dan kita nak sambung di mana kita berhenti semalam. Itulah peristiwa Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah di antara lebih kurang 3,000 sahabat Nabi SAW di tempat yang bernama Mu'tah beserta dengan golongan-golongan Rom dan juga sekutu-sekutu Rom yang jumlah mereka mencapai lebih kurang 200,000 tentera. Lalu kita telah bicarakan sebelum ini bermula daripada muka surat 573 daripada kitab yang kita guna, Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kebanyakan daripada para sahabat ada buku ini, ada kitab ini. Jika ada pada sahabat yang ingin untuk mendapatkannya, maka boleh tekan pada ruang komen yang telah dipinkan. Di situ akan disertakan akan link untuk pembelian kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka antara fakta, antara perkara yang kita telah baca tentang peperangan Mu'tah adalah ianya adalah kali pertama tentera Islam bertempur dengan tentera Rom, dan ianya berlaku pada bulan Jamadil Awal pada tahun 8 Hijrah. Pada bulan Jamadil Awal pada tahun 8 Hijrah, di mana ianya berlaku di Mu'tah. Yang apa poin yang ketiga, sebuah tempat yang tak jauh daripada Baitul Maqdis, lebih kurang hanya 2 marhalah. Kenapakah berlakunya peperangan ini? Poin yang keempat, kerana salah seorang utusan Nabi yang bernama Harith bin Umar Al-Azdi, dalam keadaan dia seorang utusan, hanyalah utusan, dia telah dibunuh oleh sekutu dengan Raja Rom, iaitu Raja Ghassan. Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, salah seorang daripada Gubernur Balqa, dan dia telah bunuh. Maka Nabi SAW ambil keputusan untuk tuntut bela di atas pembunuhan orang yang tak sepatutnya dibunuh. Itulah utusan Nabi SAW. Dan kita telah baca tentang peristiwa ini secara detail, tentang panglima-panglima yang Nabi lantik, tentang bagaimana Nabi memaklumkan kepada para sahabat satu persatu daripada panglima yang Nabi lantik gugur, sehinggalah kita tiba pada muka surat 579. Harap para sahabat dapat bantu catat di ruang komen supaya boleh membantu sahabat-sahabat yang baru join. Maka kita bermula daripada muka surat 579 daripada peristiwa Mu'tah. Kata penulis buku,
babak terakhir daripada pertempuran yang dahsyat ini. Maka kata penulis buku, walau sebanyak mana pun keberanian dan kegagahan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, namun akan tetap aneh jika tentera yang kecil dapat melakukan tentangan terhadap arus serangan daripada tentera Rom yang umpama gelombang ombak. Lalu macam mana kita nampak ombak datang tanpa putus? Itulah penulis buku cuba untuk memberi pemahaman kepada kita betapa banyaknya musuh yang berada di hadapan para sahabat baginda. Mereka adalah umpama lautan ombak yang datang tanpa putus menyerang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertali arus. Maka kata penulis buku, pada waktu itu Khalid bin Al-Walid telah mempertontonkan kemahiran dan kepakaran dalam peperangan dan dapat mengelakkan tentera Islam daripada mengalami kekalahan yang lebih teruk dan lebih parah. Kita telah baca pada dua muka surat yang lalu, pada muka surat 577 daripada riwayat Bukhari yang penulis buku Syekh Safi Rahman bawakan di sini, bagaimana kata Khalid bin Al-Walid, aku telah patah minta maaf pada muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 578. Bagaimana kata Khalid bin Al-Walid, aku telah patah 9 pedang dalam peperangan Mu'tah. Bagaimana dahsyatnya perjuangan yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid. Kata penulis buku pada perenggan kedua, muka surat 579, pelbagai riwayat berbeza pendapat mengenai hasil akhir daripada pertempuran ini. Kata penulis buku, setelah beliau membuat pengkajian terhadap penyeluruhan riwayat yang ada, kelihatan bahawa Khalid bin Al-Walid padahal baru masuk Islam, berjaya melakukan perlawanan menghadapi tentera Rom sepanjang hari pada hari pertama pertempuran. Lalu dia berjaya habiskan sepanjang hari dengan 3,000 tentera yang ada. Dia berjaya mempertahankan markas posisi umat Islam sepanjang hari daripada hari yang pertama. Kemudian selepas itu Khalid bin Al-Walid sedar bahawa sangat penting untuk melakukan sebuah muslihat dalam pertempuran supaya mereka berjaya menakut-nakutkan tentera Rom. Sebab Khalid bin Al-Walid berpandangan bahawa yang terbaik pada waktu itu adalah berundur. Tapi bukan senang nak berundur, sebab bila tentera Islam berundur begitu sahaja, mereka akan diserang dan akan dikejar oleh tentera Rom. Dan lagi sukar dan lagi dahsyat bila dalam keadaan dikejar, kerana pada waktu itu belakang mereka adalah menghadap musuh, maka dengan lebih mudah musuh untuk mengalahkan mereka dengan kelengkapan musuh yang lebih lengkap, dan mereka pun berada pada teritori musuh, pada kawasan musuh. Pasti musuh ada kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Rom yang akan menghalang mereka pula daripada depan. Lalu Khalid bin Al-Walid nak undurkan tentera Islam kerana dia rasa itulah yang terbaik, namun dia perlu lakukan dengan sebijak mungkin supaya orang Rom pada waktu itu mereka tidak akan mengejar tentera Islam. Sebab itulah kata penulis buku, lalu Khalid bin Al-Walid ingin menakut-nakutkan tentera Rom. Sebab itu pada perenggan ketiga, oleh itu Khalid bin Al-Walid boleh membawa berundur bersama-sama tentera Islam tanpa dikejar oleh tentera Rom. Khalid bin Al-Walid tahu bahawa gerakan pengunduran daripada cengkaman tentera Rom sangat sukar. Mereka pun kalau nampak tentera Islam berundur, mereka ada lebih keyakinan untuk kejar, sebab mereka akan merasa mereka berada pada winning side, pada pihak yang akan menang. Mereka akan kejar, dan pada waktu itu lagi sukar dan parah untuk tentera Islam menyelamatkan diri. Maka pada waktu itu kata penulis buku, sekalipun tentera Islam dapat melakukannya, tetapi tentera Rom masih akan mengejar mereka. Dan kita takut, khawatir tentera Rom akan mengejar sampai ke Madinah, mendatangkan musibah ataupun keadaan yang lebih parah. Maka apa yang Khalid bin Al-Walid buat, dia punya misi dia adalah untuk meletakkan ketakutan pada tentera musuh. Bagaimana dengan jumlah yang hanya 3,000, pada waktu itu nak meletakkan ketakutan kepada musuh yang berjumlah 200,000. Musuh yang dah biasa berperang melawan tentera Farsi, musuh yang dah biasa berperang menakluki negara-negara sekitar dia. Bagaimanakah nak meletakkan ketakutan kepada musuh yang memang sudah biasa berperang di bawah kerajaan Rom mereka?
Maka kata penulis buku, maka pada pagi hari kedua, Khalid bin Al-Walid mengubah jumlah tentera dan menyusun dengan keadaan yang baru. Dia tak buat taktik yang sama. Dia ubah tentera dia. Tentera yang biasa berada di belah kanan, dia akan pindahkan ke sebelah kiri. Tentera yang biasanya di bahagian belakang, dia bawakan ke depan. Dia reshuffle semua pasukan tentera, lalu mereka datang menyerang dengan posisi yang baru. Mereka datang menyerang dengan posisi yang baru. Macam kita tengok, kadang-kala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini bukanlah sama perumpamaan seperti itu, tidak. Al-a'yadzubillah. Tapi sekadar untuk faham bagaimana bila ada tim bola, dia dalam keadaan tak berapa bagus pada separuh masa pertama, lalu dia keluar pemain yang sama tetapi dia tukar posisi kepada posisi yang lebih sesuai, maka kadang-kala natijah dan keputusan akan berbeza. Sama juga Khalid bin Al-Walid, tentera yang sama, bilangan yang sama, tetapi dia reshuffle, dia buat posisi yang baru, ditukar orang dia, maka musuh menyangka tentera Islam mula dapat bantuan dan mereka mula rasa takut. Bagaimana dengan 3,000 pun sukar untuk kalahkan, bagaimana pula bila tentera Islam mendapat bantuan? Maka sebab itulah kita nampak di sini, kata penulis buku pada perenggan keempat, maka pada pagi hari kedua, Khalid bin Al-Walid mengubah jumlah tentera dan menyusun dengan keadaan baru. Orang yang di barisan belakang, Khalid bin Al-Walid pindahkan ke depan. Orang yang berada di sayap kiri, beliau alihkan ke sayap kanan. Begitulah sebaliknya. Ketika musuh melihat perubahan ini, mereka seakan-akan tidak percaya. Musuh saling berkata, rupa-rupanya tentera Islam telah mendapat tentera bantuan. Ja'alahumul madad, mereka telah mendapat bantuan. Bersamaan dengan itu, ketakutan mula membayangi hati tentera Rom. Macam mana ni? Tentera Islam dengan jumlah 3,000 pun tak boleh nak kalah. Nampak seolah-olah tentera Islam mula mendapat bantuan. Khalid bin Al-Walid memainkan persepsi kepada musuh, dan daripada situ musuh jatuh dengan persepsi mereka sendiri. Mereka sendiri yang menyangka dan mereka sendiri yang mula datang ketakutan. Dalam sebahagian kitab sirah yang lain disebut bahawa tentera Khalid bin Al-Walid perintahkan beberapa tentera untuk pergi jauh ke belakang, dan pada waktu itu mereka terbangkan debu menggunakan pelepah-pelepah pohon yang ada, supaya pada waktu itu nampak debu berterbangan dan musuh menyangka tentera Islam mendapat bantuan. Maka ada beberapa lagi perkara, namun di sini penulis buku Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri mengambil poin yang penting, bagaimana Khalid bin Al-Walid diubah posisi, bagaimana Khalid bin Al-Walid jadikan musuh menyangka bahawa tentera Islam mendapat bantuan dengan bantuan yang lebih ramai. Lalu kata penulis buku, setelah kedua-dua tentera saling mengamati dan bertempur beberapa lama, tentera Islam mula berundur perlahan-perlahan sambil tetap menjaga susunan pasukan. Tentera Rom tidak mengejar kerana tentera Rom menyangka bahawa tentera Islam akan merancang tipu muslihat untuk menarik mereka ke tengah padang pasir, lalu tentera Islam akan melakukan serangan mengejut kepada mereka. Selepas itu tentera musuh kembali ke negerinya. Mereka sama sekali tidak berfikir untuk mengejar tentera Islam, maka tentera Islam berjaya berundur dengan selamat sehinggalah mereka kembali ke Madinah. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana cerdiknya taktik Khalid bin Al-Walid sehingga berjaya menyelamatkan tentera Islam daripada mengalami keadaan yang lebih parah, dan berjaya menjadikan musuh takut, dan musuh pun tidak berani untuk mengejar tentera Islam. Lalu kata penulis buku, berapakah jumlah yang terbunuh daripada pihak tentera Islam? Kata penulis buku, jumlah kematian kedua-dua pihak pada hari itu, walaupun mereka menghadapi 200,000 tentera musuh, yang terbunuh daripada kalangan para sahabat hanyalah berjumlah 12 orang. Tak banyak, tak banyak. Bagaimana tentera Islam berjuang dengan berani, tetapi yang tersyahid hanya lebih kurang 12 orang. Pada hari itu tentera Islam terbunuh syahid seramai 12 orang, sementara di pihak Rom tidak diketahui secara pasti jumlah yang terkorban. Lalu namun yang pasti adalah mereka lebih banyak daripada tentera Islam.
Apakah ada kesan kemenangan daripada peperangan ini? Maka kata penulis buku pada muka surat 580, walaupun tentera Islam tidak dapat melancarkan serangan balas dan kepahitan yang mereka terima daripada pertempuran yang hebat ini, namun hakikatnya pertempuran ini tetap memiliki kesan besar bagi kewibawaan umat Islam. Perang ini membuatkan seluruh bangsa Arab menjadi takjub, menjadi hairan atas keberanian dan kehebatan tentera Islam. Mana ada bangsa Arab berani lawan Rom? Quraisy yang mana merupakan kuasa besar bangsa Arab tak berani lawan Rom. Apatah lagi orang Yahudi Khaybar, mereka pun tak berani. Namun Nabi SAW dan para sahabat, mereka berani untuk menentang Rom walaupun dengan jumlah hanya 3,000. Inilah keberanian yang lahir daripada keimanan mereka kepada Allah dan juga Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada para sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk para sahabat bantu share, bantu untuk tag rakan-rakan, bantu untuk kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada pembacaan sirah kita, insya-Allah. Maka kata penulis buku pada perenggan kedua pada muka surat 580, sebagaimana yang semua orang tahu, Rom sebenarnya adalah kekuatan terbesar bukan sahaja di benua Arab tetapi di atas muka bumi pada waktu itu. Mereka adalah superpower, mereka adalah kuasa dunia. Macam mana tak ada siapa yang berani nak berhadapan dengan kuasa besar dunia pada zaman kita, sama ada ianya adalah Rusia ataupun adalah US ataupun adalah apa pun. Tak ada siapa yang berani berhadapan dengan kuasa besar dunia. Namun itulah dia keadaan itu yang berlaku. Rom dan Farsi merupakan kuasa besar dunia dan tentera Islam mereka tidak gentar walaupun dengan jumlah yang sedikit, walaupun dengan bilangan yang sedikit. Nanti kita akan baca bagaimana Nabi SAW habis sahaja peperangan Mu'tah, Nabi merancang untuk memisahkan di antara bangsa Arab yang bersekutu dengan Rom agar mereka tidak lagi membantu Rom. Bagaimana Nabi SAW membuat tindakan yang begitu hebat, tindakan yang begitu cepat. Lalu kita nampak sebulan selepas daripada habisnya peperangan Mu'tah, Nabi ada perancangan tersendiri. Sebab kita dah belajar daripada jumlah tentera musuh pada muka surat yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dah belajar berkenaan dengan musuh pada muka surat yang ke 575 pada perenggan terakhir. Kita telah diberitahu bahawa daripada 200,000 tentera yang berhadapan dengan umat Islam di Mu'tah, hakikatnya 100,000 adalah daripada kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Rom. Tentera Rom hanya 1,000. Tentera Rom hanya 1,000. 100,000, minta maaf. Tentera Rom hanyalah 100,000. Baki lagi 100,000 daripada kabilah-kabilah seperti Laham, Juzam, Balqin, Bahra, Bali dan sebagainya. Dan ini yang kita nampak ketika mana kita baca tentang pertempuran ataupun tentang yang dijajah oleh orang-orang British ataupun Perancis ataupun Itali ataupun Portugis. Bukan semuanya tentera mereka. Mereka pergi menjajah ke mana? Ke India. Maka mereka ambil orang sana untuk menjadi tentera mereka. Mereka pergi menjajah ke Afrika. Mereka ambil orang sana untuk menjadi tentera mereka. Hakikatnya jumlah mereka tidak ramai. Tetapi pada waktu itu kita nampak itulah cara mereka menjajah. Sama juga seperti Rom. Daripada 200,000, separuh adalah orang Arab. Separuh adalah kabilah-kabilah yang mana bersekutu dengan Rom. Adapun tentera Rom hanyalah 100,000. Sebab itu nanti kita akan belajar bagaimana Nabi ada perancangan nak memisahkan kabilah-kabilah ini daripada berterusan bersama dengan Rom, tetapi berpihak kepada Nabi SAW. Maka kata penulis buku pada muka surat yang ke 580 pada perenggan kedua, sebagaimana yang diketahui, Rom adalah kekuatan terbesar di atas muka bumi pada waktu itu. Disebabkan itu bangsa Arab menduga bahawa tindakan tentera Islam
adalah nekat untuk bunuh diri dan mencari kehancuran sendiri. Maka ketika mana tentera kecil yang berjumlah 3,000 boleh berhadapan dengan tentera berkekuatan 200,000 dan kemudian tentera kecil tersebut dapat pulang daripada medan pertempuran tanpa mengalami kerugian besar, hanya 12 orang sahaja yang syahid, jelas ia merupakan suatu perkara yang menakjubkan, juga merupakan salah satu keajaiban yang luar biasa pada waktu itu. Maka pada perenggan ketiga, kata penulis buku, hal ini menguatkan bahawa umat Islam adalah satu masyarakat baru yang berbeza dengan selama ini dikenali dan difahami oleh bangsa Arab. Bahawa sebenarnya umat Islam sememangnya mereka ini mendapat pertolongan daripada Allah. Selain itu, bangsa Arab mula sedar bahawa pemimpin umat Islam, iaitu Nabi SAW Muhammad bin Abdullah, adalah sememangnya benar-benar seorang utusan Allah. Maka pada perenggan yang keempat, kata penulis buku, antara kesan daripada peperangan Mu'tah adalah, oleh itu kita dapat melihat bahawa kabilah yang dulunya keras kepala dan sentiasa mengganggu umat Islam, akhirnya ketika mana melihat Mu'tah, mereka tunduk dan memeluk Islam. Itulah Banu Sulaim, Banu Ashja', Banu Ghatfan, Banu Zibyan, Banu Fazarah dan lain-lain. Pertempuran ini juga menjadi permulaan konflik berdarah antara umat Islam dengan Rom. Sesungguhnya peperangan Mu'tah ini membuka pintu untuk menakluki negeri-negeri yang dikuasai oleh Rom, serta peluang bagi umat Islam untuk melebarkan dakwah, untuk pergi ke negeri-negeri yang jauh daripada tanah Arab. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana daripada peperangan Mu'tah tentera Islam hanya 3,000. Dan bilakah peperangan Mu'tah? Pada Jamadil Awal, pada bulan yang kelima. Dan tak lama lagi, selang beberapa bulan, pada bulan yang ke-9, itulah dia pada bulan Ramadan, daripada 3,000 orang pada bulan Jamadil Awal menjadi 10,000 tentera pada bulan Ramadan yang kita akan baca dalam pembukaan kota Mekah. Kenapa? Sebab hampir semua daripada kabilah-kabilah ini masuk Islam. Ghatfan, Sulaim, Ashja', Fazarah, mereka ini yang merupakan orang yang banyak membantu orang Quraisy dan orang Yahudi dalam perang Ahzab, dan Nabi pernah bertempur dengan mereka dalam peperangan Zatul Riqa'. Mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Kata penulis buku pada perenggan yang seterusnya, Sariyah Zatus Salasil, ejaannya Zal Alif Ta Alif Lam Sin Lam Alif Sin Lam, Zatus Salasil. Peperangan Zatus Salasil. Apa? Salasil adalah nama tempat. Kenapa terjadinya peperangan Salasil ini? Ini nak menunjukkan Nabi seorang yang cepat berfikir, seorang yang cepat bertindak, seorang yang mana fast action, seorang yang cepat melakukan sesuatu. Kenapakah berlaku ini? Kata penulis buku pada muka surat yang ke-580, setelah Rasulullah mengetahui sikap-sikap kabilah Arab yang tinggal berhampiran dengan Rom, mereka pun takut dengan Rom, mereka pun sebenarnya terpengaruh dengan Rom. Nabi belajar tentang sikap mereka daripada peperangan Mu'tah. Nabi seorang yang mana cepat mengkaji, cepat belajar, cepat membuat keputusan. Lalu bila Nabi kaji, macam mana tentera Rom boleh dapat 200,000 tentera? Sebenarnya bukan semua Rom. Mereka ini adalah orang yang mungkin terpaksa ataupun mungkin takut kepada Rom. Maka kata penulis buku, setelah Rasulullah mengetahui sikap-sikap kabilah Arab yang tinggal di pinggiran Syam daripada perang Mu'tah, yang mana mereka berpakat dengan Rom untuk melawan umat Islam, maka baginda sedar akan tindakan yang perlu untuk memisahkan kabilah-kabilah ini daripada terbabit lebih jauh dengan Rom. Lalu itu dia cara Nabi SAW pisahkan. Rom adalah musuh kita, mereka ini sekadar pak turut. Bagaimana mereka boleh berada pada pihak umat Islam
bukannya berterusan berada pada pihak Rom. Ini bertujuan adalah untuk mengelakkan pergaduhan antara kabilah-kabilah ini dengan umat Islam, sehingga tidak akan terjadi lagi jumlah tentera yang besar seperti 200,000 dalam peperangan Mu'tah di kemudian hari. Baginda memilih salah seorang sahabat yang baru masuk Islam juga, bernama Amr bin Al-As, untuk melaksanakan tugas ini. Kenapa Nabi pilih Amr ibnu Al-As? Kerana neneknya berasal daripada salah satu kabilah itu, itulah kabilah Bali, Balamya. Maka nenek dia orang sana, dan orang sana lebih percaya dengan orang sendiri. Kan kita dah tahu, masyarakat Arab dia lebih percaya dengan orang yang ada hubungan dengan dia. Maka waktu itu salah satu daripada banyak-banyak kabilah yang berada berhampiran dengan Syam adalah kabilah Bali. Maka Nabi lantik Amr ibnu Al-As kerana neneknya daripada orang sana, daripada kabilah Bali. Nabi SAW mengutuskan Amr ibnu Al-As pada bulan Jamadil Akhir. Mu'tah Jamadil Awal, bulan yang kelima. Dan Nabi SAW hantar ini pada bulan yang keenam. Itulah bulan Jamadil Akhir. Lepas sebulan terus hantar. Cepatnya Nabi punya tindakan. Kalaulah daripada banyak-banyak benda yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah bagaimana Nabi ni seorang yang cepat mengkaji, seorang yang cepat membuat keputusan, dan seorang yang mana berani untuk melakukan sesuatu tindakan. Maka rombongan ini dihantar sebulan selepas Mu'tah. Sebulan selepas daripada Mu'tah, dan Nabi hantar Amr ibnu Al-As. Lalu ini bertujuan untuk mengajak kabilah-kabilah yang berada di pinggiran Syam agar bergabung dengan tentera Islam, tak perlu lagi bersama dengan Rom. Ada yang berpendapat daripada maklumat risikan, sekumpulan orang-orang daripada kabilah Qudha'ah, Qaf, Dad, Alif, Ain dengan ta marbutah, Qudha'ah, Qaf, Dad, Alif, Ain dengan ta marbutah, telah mengumpulkan kekuatan untuk menghampiri kawasan pinggir Madinah. Disebabkan itu, Rasulullah telah mengutuskan Amr ibnu Al-As kepada mereka. Lalu ada dua tujuan. Satunya untuk memecahkan kekuatan Qudha'ah yang nak menyerang Madinah. Yang kedua adalah untuk mengajak kabilah-kabilah yang berada di pinggiran Syam untuk bersama dengan Nabi, tak perlu lagi bersama dengan bangsa Rom. Lalu berapakah jumlah tentera ini? Nabi SAW memberikan kepada Amr ibnu Al-As sebuah bendera putih dan sebuah juga bendera hitam. Lalu ada bendera putih dan ada juga bendera hitam. Baginda mengirimkan Amr ibnu Al-As dengan 300 tentera Islam. Mereka membawa 30 ekor kuda. Lalu 30 tentera berkuda, dan jumlah keseluruhan tentera adalah sebanyak 300 orang. Rasulullah berpesan kepada mereka agar meminta bantuan, ini tujuan dia, daripada setiap kabilah yang dijumpai, sama ada daripada Bali, daripada Uzrah, Ain, Zal, Ra dengan ta marbutah, maupun daripada Balkin. Ini antara kabilah-kabilah yang baru bulan lepas berperang melawan tentera Islam. Tapi Nabi tahu mereka ini berperang kerana terpaksa. Mereka ini berperang kerana diugut oleh Rom. Lalu Nabi nak memberi tawaran kepada mereka, bersama dengan umat Islam, maka umat Islam akan menjaga mereka daripada Rom. Lalu sebab itulah kabilah-kabilah yang sama Nabi ajak, Bali dan kemudiannya Balqin, ini semua kabilah-kabilah yang sama membantu Rom. Bagaimanakah tentera Islam bergerak? Kata penulis buku, maka Amr ibnu Al-As berjalan pada malam hari dan bersembunyi di siang hari. Setelah Amr ibnu Al-As semakin dekat dengan Banu Qudha'ah yang sedang merancang untuk menyerang hendak Madinah, dia mendapati jumlah musuh terlalu banyak. Maka pada waktu itu Amr ibnu Al-As buat keputusan, bermusyawarah untuk meminta bantuan daripada Nabi. Maka Amr ibnu Al-As mengutuskan Rafi' bin Makith Al-Juhani kepada Nabi untuk meminta bantuan. Maka ketika mana pada waktu itu Nabi hantar lagi 200 tentera yang diketuai oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang ada dalam tentera itu Abu Bakar dan juga para sahabat-sahabat yang hebat dan juga kuat.
perenggan seterusnya, Rasulullah memerintahkan Abu Ubaidah untuk bergabung dengan Amr ibn Al-As, sekaligus berpesan agar mereka bersatu dan jangan berpecah belah. Lalu dua pasukan ini hanya satu panglima, bersatu, jangan berpecah belah. Maka ketika mana datangnya Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, kata Amr ibn Al-As kepada Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, wahai Abu Ubaidah, Nabi hantar aku terlebih dahulu, aku rasa aku yang paling sesuai untuk memimpin. Walaupun Abu Ubaidah orang yang lebih awal masuk Islam, tetapi Abu Ubaidah bersetuju. Abu Ubaidah menyerahkan jawatannya panglima kepada Amr ibn Al-As. Ini sikap para sahabat yang mana mereka tak berebut jawatan. Mereka tidak berebut jawatan. Sangat menyedihkan bagaimana kadangkala sebahagian daripada kita berebut untuk sesuatu jawatan. Jawatan-jawatan yang kecil, jawatan-jawatan yang sebenarnya sementara dekat dunia yang sementara, tetapi manusia berebut untuk perkara itu. Namun itulah hakikat dia. Kita tak boleh nak kata kenapa begitu. Kalaulah kita berada dekat tempat orang yang diuji dengan jawatan, kita mungkin sama ataupun mungkin lebih teruk. Kerana itulah ujian yang ada pada jawatan, yang ada pada kemasyhuran, yang ada pada sesuatu. Lalu kita hanya boleh berdoa, dan kita pun tak patut bercakap lebih, sebab kalaulah kita berada di sana, kita mungkin lebih teruk ataupun kita pun mungkin sama sahaja. Maka pada waktu itu, kata penulis buku, Abu Ubaidah mematuhi sehingga Amr ibn Al-As memimpin semuanya, pasukan tentera, mengimami solat. Lalu mereka berjalan sehingga sampai di negeri Quda'ah. Mereka terus melalui wilayah ini sehingga tiba di hujungnya. Akhir barulah mereka menemui suatu kumpulan musuh. Maka tanpa berlengah, tentera Islam terus menyerang sehingga gerombolan tersebut lari dan berpecah. Maka tentera Islam menang dalam pertempuran Zatus Salasil menghadapi orang-orang Quda'ah yang mana berhajat untuk menyerang Madinah secara serangan hendap. Dan sebenarnya ini dia yang mana semenjak kita belajar daripada perang Ahzab, Nabi dah pernah berjanji dengan para sahabat, selepas daripada berakhirnya Ahzab, musuh takkan lagi menyerang kita. Bila kita dapat tahu musuh nak menyerang, kita akan serang mereka. Dan memang Nabi SAW kotakan janji tersebut selepas daripada perang Ahzab. Walaupun musuh berkali-kali nak serang Madinah, tetapi daripada maklumat perisikan yang Nabi dapat daripada kabilah-kabilah yang ada hubungan dengan Nabi, maka Nabi sentiasa menyerang musuh terlebih dahulu berkali-kali. Contohnya macam peristiwa Zatus Salasil, daripada membiarkan musuh mengumpul kekuatan dan menyerang Nabi di Madinah. Lalu ketika mana tentera Islam menang, Auf bin Malik Al-Ashja'i diutus sebagai penyampai pesan, penyampai khabar gembira kepada Rasulullah. Lantas dia mengkhabarkan kepada baginda tentang keadaan tentera dan keselamatan tentera, serta apa yang telah terjadi dalam ekspedisi mereka. Lalu peperangan ini dinamakan Zatus Salasil. Kenapakah ia dinamakan Zatus Salasil? Kata penulis buku, Zatus Salasil kerana ia adalah suatu tempat di Lembah Qura. Lembah Qura maksudnya Wadi Qura. Di antara Zatus Salasil dan Madinah, bukan dekat jaraknya, berjarak 10 hari perjalanan. Ibnu Ishaq menyebutkan bahawa tentera Islam singgah di sebuah mata air di wilayah Juzam yang disebut dengan nama Silsil. Lalu silsil jamaknya adalah Zatus Salasil. Dia punya jamak adalah Salasil. Maka sebab itulah bersempena dengan mata air yang bernama Silsil ini, peperangan ini dipanggil Zatus Salasil. Kemudian pada muka surat 582, kata penulis buku, ini peristiwa berlaku pada Jamadil Akhir, sebulan selepas daripada peristiwa Mu'tah. Dan kemudiannya pada bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang ke-8 daripada kalender Islam, lalu yang tadi bulan yang ke-6, maka ini adalah bulan yang ke-8, iaitu pada bulan Sya'ban berlakunya peristiwa di Khudrah, Khadal Raya Khudrah. Apakah dia? Sariyah Abu Qatadah Nabi hantar menuju ke Khudrah. Lalu pasukan tentera ini dikirim pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, bulan yang ke-8.
2 bulan selepas peristiwa Zatus Salasil pada tahun 8 Hijrah. Disebabkan oleh Bani Ghatfan, sebahagian daripada mereka yang belum masuk Islam, mereka telah menghimpun kekuatan di Khudrah, sebuah tempat yang termasuk dalam wilayah Muharib di Najad. Maka Nabi menghantar Abu Qatadah kepada mereka dengan hanya membawa 15 orang pada sahabat. Tentera ini dapat membunuh banyak orang daripada Banu Ghatfan dan membawa tebusan dan membawa harta rampasan perang. Tentera ini keluar selama 15 hari dan inilah dia peristiwa terakhir. Sebelum berlakunya peristiwa agung, itulah dia peristiwa pembukaan kota Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan, bulan yang ke-9 tahun 8 Hijrah, yang disebut sebagai kemenangan yang besar. Lalu ini dia bab yang ke-42, menceritakan tentang pembukaan kota Mekah sebulan selepas daripada peristiwa Abu Qatadah dan lebih kurang 4 bulan selepas daripada peristiwa Mu'tah yang berlaku pada Jamadil Akhir, dan ini berlaku pada bulan Ramadan. Lalu ini dia peristiwa pembukaan kota Mekah. Lalu sebenarnya peristiwa pembukaan kota Mekah kita dah baca. Saya dah pernah baca. Peristiwa pembukaan kota Mekah saya telah baca pada bulan Ramadan, bersempena dengan tarikh dia. Ketika mana kita mulakan kitab ini, peristiwa pembukaan kota Mekah kita telah baca pada bulan Ramadan. Ketika mana kita mulakan kitab ini, namun kita lihat bagaimana. Adakah kita akan baca esok ataupun kita skip bab yang ke-42, tapi sebenarnya kita tak skip. Kita dah baca dah sebenarnya peristiwa ini pada bulan Ramadan, bersempena dengan bulan Ramadan, dan selepas daripada itu datanglah peperangan Hunain pada bab yang ke-43. Lalu kita dah tiba pada bulan Sya'ban tahun 8 Hijrah. Daripada kehidupan Nabi SAW hanya berbaki beberapa tahun sahaja lagi sebelum kita akan membaca tentang kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hebat, seorang yang berjiwa hebat, yang mana banyak mengajar kepada kita tentang agama, tentang Allah, tentang kasih sayang, tentang kepimpinan, tentang sikap-sikap dan sifat-sifat yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini kita berhenti menceritakan tentang peristiwa Mu'tah, dan insya-Allah kita akan sambung esok pada waktu yang sama jam 6 petang. Saya jemput kepada sahabat yang kali pertama join untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz kepada yang belum join, dan insya-Allah satu hari kita ada 3 program sepanjang tempoh PKPB ini. Itulah Hayati Quran jam 8 pagi, Syama'il Muhammadiyah jam 9 pagi, dan peristiwa Santai Sirah pada jam 6 petang. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.